Salam sejahtera semua dan selamat berkurung dalam rumah masing-masing. Semasa kita dalam perintah pergerakan ini, kita santai-santai saja dan tak perlu tension-tension, kita relax saja. Walaupun relax, kita perlu teruskan kerja kita macam biasa. Jadi sebagai wartawan, saya akan teruskan kerja saya, bercakap dengan orang ramai, khasnya pembuat dasar, sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Ahli Parlimen yang juga mantan Menteri Wilayah Persekutuan YB Khalid Samad. Apa khabar YB? Alhamdulillah sihat. Ya, macam mana berada di rumah saja ni dalam perintah berkurung ni YB? Alhamdulillah, merupakan satu peluang yang memang selama ni kita tak dapat. Tapi yang buat kita risau ialah apa yang sedang berlaku di luar dan sejauh mana ianya ditangani dengan cara yang sebaik mungkin lah. Ya, tu pasal kita pun ambil kira juga, kita pun nak tentukan bahawa krisis ini dapat ditangani dengan cara yang paling berkesan dan tidak mendatangkan impak yang negatif sama ada dari sudut kesihatan ataupun dari sudut ekonomi dan jangka panjang. Sekarang YB duduk kat rumah sajalah, berubah rutin macam biasa. Apa sekarang rutin baru YB ni? Kalau selama ni sahabat, lebih orang macam mana YB? Itulah lebih masa di rumah, tapi hari tu yang minggu yang pertama tu memang kita sibuk dengan kerja-kerja bantuan pembekalan makanan kepada penduduk di kawasan Shah Alam, mereka-mereka yang tak dapat gaji, tak ada makanan, tak ada peluang untuk nak beli, tak ada duit dan sebagainya, lalu kita bantu. Hari itu kita dah dapat hantar dalam 1,000 lebih bungkusan bekalan makanan dan selain daripada itu ialah banyak duduk di rumah, menulis, membaca dan sebagainya lah. Kita manfaatkanlah peluang yang diberikan ini dan kita harap bahawa ianya tidak akan mengambil masa yang lebih daripada apa yang sepatutnya, insya-Allah. Ya, jadi YB banyak duduk kat rumah. Tapi baru ni nampak macam YB kata tadi kan, apa ni banyak membantu orang Shah Alam. Ramai ke orang susah zaman-zaman kena Covid ni? Ya. Dia pasal dah tak dapat keluar untuk mencari rezeki, lalu mereka-mereka yang berniaga, mereka yang dapat upah harian, gaji harian dan sebagainya, dia orang terputuslah dari segi pendapatan. Dan bila dikenakan perintah kawalan pergerakan ataupun perjalanan, maka lagi teruklah jadi bagi mereka. Mereka tak boleh berniaga, tak boleh jual barangan mereka pula separuh yang mana yang dah siap untuk berniaga tu terbiar begitu saja, dan yang mana yang jenis yang boleh luput dan boleh rosak maka terbuang begitu ya. So dalam di Shah Alam itu pejabat ahli parlimen saja kita bagi dalam 1,000 lebih. Ada pula juga daripada pejabat ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu saudara yang berhormat Najwan, dan yang berhormat Puan Roziah. Ada juga yang daripada ahli majlis. Semua mempunyai peruntukan masing-masing. Bagi saya sebagai ahli parlimen memang peruntukan hari itu dah kena potong. So apa yang kita buat memang kita dapat gunakanlah daripada duit sumber peribadi dan juga sumbangan daripada kawan-kawan, dan alhamdulillah lebih kurang dalam 60,000 lah, 60,000 ringgit yang kita gunakan, dan sekarang ini saya arahkan semua berehat untuk seminggu, dan mungkin pada minggu depan kita akan mula balik. Tapi baru-baru ni ada pula keluar arahan kata NGO dan sebagainya semua nak serah kepada pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini pun satu perkara yang kita rasa agak aneh lah, kerana kita pun faham bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat pun dia pun terhad juga dari segi kaki tangannya dan sebagainya. So kita pun tak faham kenapa kerajaan keluarkan arahan begitu. Saya rasa lagi baik dan lagi berkesan sekiranya mereka minta NGO dan pusat khidmat masyarakat, pejabat ahli parlimen dan sebagainya berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat
dan semua program-program yang nak dilakukan dimaklumkan, dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh pergi, dia boleh panggil ketua-ketua, berikan briefing cara macam mana perlu dilaksanakan, dan dia pantaulah, kerana kalau dia sendiri nak buat kesemuanya, saya sebagai ahli parlimen pun kita gunakan hampir dekat 50 ke 60 pekerja, ya, petugas, ya, yang secara sukarela yang kita latihlah dari segi jaga penjarakan sosial, dari segi ingatkan jangan salam, jangan rapat, sampaikan makanan tu, lepas tu tinggalkan biar diorang ambil, dan kita panggil seorang-seorang untuk turun, dan cuci tangan dan sebagainya lah, pakai topeng muka dan sebagainya, supaya ialah pernafasan yang mask tu, supaya aspek-aspek kesihatan itu dijaga. Tapi kalau nak dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri atas kekuatan kaki tangan yang ada, mungkin ianya agak satu perancangan yang kurang bijak lah, ya. So saya mengharapkan pihak kerajaan akan mempertimbangkan kembalilah arahan mereka, biar kita daftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi kita buat dan kita dipantau, ya. Ya, mungkin nasihat ini YB, kerana YB sebelum ini adalah bekas menteri dan mungkin tak dapat nak cope dengan kerja-kerja yang dibuat oleh kerajaan. Jadi pada pandangan YB, adakah kerana itu tidak berapa bagus dan perlu diberikan kebebasan kepada mana-mana NGO untuk membuat perkara yang sama, bukan dibebankan kepada kita saja? Dia masalahnya pasal benda ni tak dibincang. Lalu bila dia buat keputusan, kadang-kadang keputusan dia bila dia buat, orang kena tegur baru dia betulkan, ya. Sebagai contohlah, yang dia buat keputusan supaya tak lagi mengambil panggilan dari pihak yang memerlukan bantuan, keganasan, kalau sekiranya mengalami keganasan rumah tangga, ya. Diorang dah katakan bahawa helpline itu, iaitu talian bantuan, ditamatkan perkhidmatannya semasa MCO, ya, ataupun semasa perintah kawalan pergerakan itu, dan bila masyarakat NGO membantah, dia fikir balik, ya, pasal bila dah semua duduk di rumah, maka masalah suami ataupun pasangan yang ganas ini dia lebih menjadi-jadi, pasal dia dah lah tak boleh keluar rumah. Dia punya hobi duk pukul sepak terajang isteri ataupun anak, maka kes yang ini memang bertambah, dan kalau tak silap saya, hari itu saya ada baca dalam dalam media, kata dah bertambah sehingga dalam 40% bertambah jumlah kes keganasan rumah tangga, ya. Kerana yang tukang ganas tu, yang si ganas tu duduk rumah, dia dah tak boleh keluar. Lalu tu je lah yang dibuat. Maka itulah sebabnya kenapa kadang-kala bila nak buat satu keputusan ini, dia perlu fikir dan perlu bincang dulu, termasuklah soal bekalan bekalan asas, ya, makanan. Hari itu kita baca macam mana soal sayur-sayuran dibuang, ikan dibuang, ya, kerana dikenakan PKP itu, iaitu Perintah Kawalan Perjalanan Pergerakan, dan ini menimbulkan masalah kerana tak difikirkan secara menyeluruh tentang keperluan-keperluan yang lain, ya. Kita tak naklah kalau kita ambil pendekatan yang mudah, kata semua duduk rumah je, jangan keluar, ya. Dah orang nak makanan, macam mana? Okey, boleh pergi ke kedai. Kedai bolehlah, tapi kedai pun perlukan bekalan, ya. Ni alhamdulillah kita nampak sekarang ni dah ada tindakan-tindakan yang sedang diambil, barulah mula memikirkan tentang masalah-masalah sampingan yang akan timbul, termasuklah MITI mengeluarkan senarai beberapa syarikat-syarikat yang dibenarkan untuk terus berjalan. Saya rasa pihak Kerajaan Negeri Selangor itu pun umumkan ada kawasan-kawasan tapak-tapak pasar yang dibenarkan untuk fama membekalkan barang-barang makanan untuk rakyat membelinya, ya. So benda-benda macam ni memang kena difikirkan, jangan ambil mudah,
hanya sekadar okey duduk rumah. Kalau duduk rumah, lalu siapa yang nak pergi tangkap ikan? Siapa yang nak pergi tanam sayur, ya? Siapa yang nak bekalkan benda-benda ni ke kedai, ya? Yang kita kata boleh pergi kedai, boleh beli barang keperluan dan sebagainya. So kena fikir dengan lebih detail sikit lagi. Begitulah juga dengan soalan yang saya sebutkan tadi, arahan yang baru, NGO pergi hantar semua makanan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat macam mana dia nak buat? Kaki tangan dia pun terhad. Ya, so inilah yang kita kena fikirkan dan kita kena bincang, dan jangan kita melakukan tindakan-tindakan tanpa kita memikirkan dengan semasak-masaknya. Wabi, masa Wabi baru saja kata orang mantan Menteri Wilayah Persekutuan, sebelum berhenti begitu, apa dasar-dasar yang telah Wabi laksanakan pada ketika itu yang Wabi fikir patut diteruskan di zaman COVID-19 ini dan berguna untuk dilaksanakan zaman kita menghadapi perintah kawalan pergerakan. Ya, memang keadaan COVID ni memang keadaan yang luar biasa lah. Dan apa yang kita fikirkan dulu memang dalam keadaan yang biasa, ya. Dalam keadaan yang biasa yang kita telah kita fikirkan dulu, kita buatkan yang microkredit untuk bantu peniaga, kita buat perjawatan yang baru yang kita bajetkan dalam 10 juta. Kita nak bagikan jawatan-jawatan yang baru untuk sebagai rangsangan ekonomi bagi warga wilayah. Kita ada buat projek-projek kecil yang 200,000 setiap satu projek. Kita panggil kontrak sebanyak 250 kontrak, so lebih kurang dalam 50 juta, ya. Tapi itu dalam keadaan biasa, kerana bila dah dalam keadaan MCO ini dan COVID ini, maka kita kena fikirkan yang lain. Bila kita fikirkan apa yang kita nak buat, itu semua orang bukan diarah duduk di rumah, ya. Semua orang digalakkan untuk keluar berniaga, untuk berdikari, ya. Kita nak bantu peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Tapi sekarang ni suasana dia berbeza. Kita memanglah sepatutnya di BKL ni dia keluarkan duit belanja untuk nak membantu dalam keadaan dan suasana yang berbeza, ya. Ini pun saya nak kena ambil kesempatan untuk nak jelaskan di sinilah, kerana banyak yang Sitro UMNO dan PAS dia bantailah kerajaan PH. Dia kata dulu kerajaan PH ni kedekut, tak nak belanja duit dan sebagainya. Yalah, itu dalam keadaan suasana yang biasa. Memanglah kita nak galakkan orang berniaga, bukan tunggu dapatkan bantuan sepanjang masa. Awak boleh berniaga, kita bantu awak berniaga, kita berikan galakkan untuk berniaga. Tapi dalam keadaan bila ada pandemik ini, bila ada masalah COVID ini, memang suasana dia berubah dan bukan kita nak kata kita tak boleh belanja. Dalam keadaan ini memanglah kita kena belanja kerana orang tak boleh keluar. Lalu bila orang tak boleh keluar, memanglah kita kena cari cara untuk membantu rakyat, kerana kita tak nak rakyat keluar untuk berniaga dan sebagainya. So suasana dia berbeza. So bagi mereka yang membuat perbandingan, yang mengatakan dulu PH tak nak bantu rakyat dan sebagainya, bukan kita tak nak bantu rakyat, tapi kita bantu rakyat untuk berdikari, bukan beri handouts untuk duduk rumah kita bagi duit, duduk rumah kita bagi duit. Bukan macam tu. Tu dalam keadaan adanya pandemik, ya. So begitu jugalah dalam soal di BKL. Bila kita fikirkan perkara-perkara yang kita utamakan adalah untuk nak beri rakyat kerja. Tapi sekarang ni dia punya dah tak boleh kerja, ya, oleh kerana semua duduk rumah. Itulah yang bila dikatakan package rancangan ekonomi, saya pun rasa pelik juga. Dia bukan rancangan ekonomi, dia package untuk membantu rakyat untuk ada makanan. Tiap-tiap hari ada pendapatan secara bulanan, ada boleh duduk rumah, tak payah kerja, dapat duit, boleh beli makanan, boleh hidup, boleh survive. Ya, tu package yang dilancarkan semalam oleh Tan Sri Mahyudin. Dia bukan package rangsangan ekonomi. Macam mana nak rangsang ekonomi dalam keadaan kita arah semua orang duduk kat rumah, ya. So itulah yang banyak menimbulkan kekeliruan dari segi messaging yang dilakukan, dan saya pun
Banyaklah saya nak komen tapi mungkin kemudian sikit kot. Tapi alhamdulillah ada package untuk membantu. Hanya cara digambarkan itu adalah tidak tepat dan saya rasa banyak sangat nak main politik lah. Sepatutnya cakap terus terang. Yang lain itu bukan dalam bentuk suntikan kewangan tetapi dalam kaedah menggunakan duit EPF yang merupakan guna duit sendiri dalam soal penangguhan bayaran pinjaman dan sebagainya lah. Memang masih lagi membantu, tak ada orang menafikan. Dan cara yang nak digunakan pun sepatutnya kita fikirkan cara yang terbaik. Bagi di BKL pun kena fikirkan cara yang terbaik dalam keadaan dan situasi yang sekarang. Maknanya mungkin yang apa yang kita dah rancangkan sebelum ini, sebelum ada yang COVID ini, maka kena diubah suai. Tapi pokoknya hari itu memang kita nak belanjakan duit untuk membantu, iaitu macam projek 50 juta. 250 syarikat dapat package kontrak 200,000. Belanja 50 juta. Tapi sekarang ni 50 juta itu mungkin masih boleh diguna pakai sebagai bantuan dan tak semestinya dalam bentuk projek-projek yang kita fikirkan pada asalnya. Ya, Wabi, satu lagi soalan yang menarik tentang pengganti Wabi ni. Semalam Datuk Seri Anwar Musa melayu kepada orang ramai agar jangan menaikkan harga barangan, khasnya sanitizer dan mask ini. So, apa komen Wabi terhadap komen-komen ataupun rayuan yang semacam ini, Wabi? Ya, kita rasa peliklah sikit pasal dia sebagai menteri, sebagai kerajaan, dia bukan lagi peranan merayu ataupun mendesak ataupun dan sebagainya. Itu bagi kami bolehlah kan. Kita boleh komen, kita bagi teguran pada kerajaan, tentukan bahawa Kementerian KBDNK HEP menentukan bahawa harga-harga barang ni tak naik dan sebagainya. Tu kita lah yang merayu dan menggesa, tapi awak sebagai kerajaan, awak kena laksanakanlah, awak kena buatlah kawalan harga, kena kuasakan, kena tentukan bahawa tidak berlakunya peningkatan harga dengan amalan sorok ataupun saja-saja ambil kesempatan untuk nak naikkan harga dan sebagainya. Awak sebagai kerajaan, awaklah yang kena laksanakan, bukan merayu dan menggesa dan mendesak. Itu mungkin dia terlupa dia kerajaan kot pasal baru jadi. Okey, Wabi, nampaknya masa tidak mengizinkan akhir sekali lah. Apa pesan Wabi kepada semua khasnya pemimpin kerajaan dan juga rakyat di kawasan Wabi sendiri lah dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya, saya menyeru semua orang untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya, duduk di rumah, kurangkan keluar kecuali yang perlu. Nombor satu. Nombor dua, bagi kerajaan saya nak menyerulah supaya mereka memikirkan juga mereka-mereka yang duduk di rumah PPR, keadaannya tak sama macam yang duduk ada di banglo, ada swimming pool, persendirian dan sebagainya. Kena tentukan bahawa yang duduk di PPR ini pun mungkin diberikan waktu yang tertentu secara bergilir untuk turun, untuk berehat, bersenam di kawasan di luar dan sebagainya. Kerana kalau duduk semua terperap dalam rumah pun, rumah mereka bukanlah besar mana. So kena beri beberapa guideline untuk nak jaga kesihatan itu, termasuklah soal boleh turun berjemur dalam matahari, bukanlah berjemur, tapi maknanya turun keluar jumpa berjalan-jalan dan sebagainya, tapi semua dalam keadaan yang terkawal supaya keadaan ini tidak menjadi lagi teruk. Dan yang ketiga ialah supaya menentukan bahawa kerajaan memikirkan bagaimana nak memanfaatkan tenaga golongan volunteers, NGO dan sebagainya dengan cara yang paling berkesan, kerana memang kita perlukan khidmat mereka untuk membantu rakyat. Lepas tu yang masalah keganasan rumah tangga dan sebagainya. Dan yang terakhirlah, saya rasa pihak kerajaan pun dia perlu pantau kawasan-kawasan yang benar-benar hotspot yang perlu diperketatkan seperti mana yang mereka lakukan
yang di Simpang Renggam di Johor itu, buat juga pada kawasan-kawasan yang lain, yang mana yang kawasan-kawasan yang bukan hotspot itu selepas masa tempoh 2 minggu yang berakhir pada ujung bulan Mac ini, sepatutnya kerajaan pun dah dapat kenal pasti mana kawasan yang sama sekali tidak terjejas, dan lepas itu boleh diberikan sedikit kelonggaran secara berfasa untuk menentukan bahawa kegiatan harian dan kegiatan ekonomi tidak akan terjejas dengan lebih teruk daripada apa yang perlu, ya. Kerana kita bukan kata kita perkecilkan soal bahaya COVID, tetapi apa yang kita kena lakukan ialah kita punya pendekatan mesti seimbang, iaitu sambil kita tegas dan menentukan tindakan-tindakan yang wajar untuk kawal, tapi pada masa yang sama kita kena juga memberikan ruang untuk mereka-mereka yang tidak terjejas dan terbukti tak terjejas untuk kembali menyumbang untuk menjaga ekonomi itu dapat berkembang dan dapat hidup kembali, ya. Kita lihat di China, mulanya pandemik itu, COVID itu di sana, mereka telah lockdown kawasan yang betul-betul ada kes yang serius, ya, macam Wuhan, ya. Dia lockdown, ya. Tetapi yang lain dia ekonominya dapat berjalan, ya. So bagi kita pun sepatutnya kita kena lihat mana kawasan yang sebenarnya yang betul-betul bermasalah, dan kawasan itulah yang kita lockdown. Tapi yang mana kawasan yang tidak ada kes itu selama 2 minggu, kita dah lockdown, kita nampak tak ada kes, maka kita perlu berikan sedikit kelonggaran supaya boleh kembali kepada cara kehidupan yang biasa secepat mungkin, ya. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Wabi. Banyak Wabi kerana sudi bersama saya dan sembang-sembang kita sempena PKP ini. Semoga kerja baik yang Wabi buat diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Terima kasih Wabi. Kita jumpa lagi selepas ini dalam sesi yang lain pula. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kerana bersama saya dalam ruangan ini. Terima kasih.